Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan tugas Nailah Huda. Awal pagi 8.30, segmen Realiti Rakyat yang mana kami membawakan tumpuan khas mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh hubungi Astro Awani. Yap, dan ekonomi juga penting. Oleh itu, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Dan sempena Hari Belia Sedunia hari ini dengan bertemakan Dekad Ini, Dekad Anda, kami bawakan perbincangan tentang isu semasa yang dihadapi belia serta masa depan mereka sepanjang dekad yang akan datang. Jadi segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, sempena menyambut Hari Belia Sedunia bertemakan Dekad Ini, Dekad Anda, itu tema yang ditetapkan kerajaan kita menyambut Hari Belia Negara pada Mei lalu. Kita nak bincangkan apa isu-isu utama yang dihadapi anak muda sekarang ini, apa peranan mereka dalam membentuk corak pembangunan negara sepanjang dekad ini dan juga paling pentingnya apa idea baharu, nafas baharu yang mereka akan bawa ke negara kita ini. Dan dalam masa yang sama, kita juga membawakan tema Youth Engagement for Global Action. Itu tema bagi Hari Belia Sedunia ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk menyatukan kuasa belia ini untuk membawa perubahan pada tahap masyarakat setempat, negara dan kemudiannya di seluruh dunia. Jadi kita bawakan tetamu menarik pagi ini. Kita bawakan seorang anak muda, Parvinder Singh, merupakan ahli Parlimen Belia Malaysia, juga bersama Nur Farishah Akila Muhammad Ramdan, juga ahli Parlimen Belia Malaysia, dan juga bersedia menerusi Skype adalah Dr. Muhammad Murshid Arshad, merupakan pensyarakanan pembangunan belia, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, untuk kita sama-sama mengupas tentang isu-isu utama buat belia di negara kita. Dan juga kita tak boleh asingkan daripada isu-isu global. Pastinya ramai anak muda sekarang ini cukup dekat dengan isu-isu antarabangsa, melihat kepada isu alam sekitar, isu kesaksamaan dan sebagainya. Jadi kita nak mulakan dengan tetamu kita yang bersedia dalam studio, Parvinder dan Farishah. Kita nak tanyakan kepada mereka tema Dekad Ini, Dekad Anda. Kalau boleh Parvinder mulakan, apa maksud tema ini buat Parvinder sendiri? Bagaimana untuk mentafsirkan maksud Dekad ini bagi Parvinder? Okey, pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya sendiri, Parvinder Singh Laki Jagdeep Singh, ke studio Astro Awani ini untuk memberikan pendapat ataupun menjadi macam seperti orang tengah di antara rakyat dan juga kerajaan. So saya mengambil peluang ini untuk menjawab soalan daripada kira wartawan kita pada pagi ini ataupun host, iaitu tentang apa dia tadi, dia punya keyword dia tadi, Dekad Ini, Dekad Anda. So dekad ini, dekad anda bagi saya sendiri, dia sebenarnya adalah kiranya ada satu nafas baru bagi belia, bagi orang muda untuk menonjolkan bakat, dan juga seperti apa yang saya buat di Back in Johor dan sebagainya. Saya lebih kira-kira nak mengatakan engagement kita lebih kepada rakyat, yang paling-paling pentingnya during MCO. Sebab kenapa saya dapat turun ke padang dan juga membuat khidmat masyarakat dengan belia, dengan ramai orang di luar sana, dan juga dengan cara menyampaikan bantuan bekalan makanan, dan juga pada masa yang sama kita memberi idea-idea kepada kerajaan negeri seperti menyediakan food bank ataupun one stop center ke apa bagi orang-orang di taman-taman tersebut untuk mendapatkan bekalan makanan yang mencukupi. Bukan sahaja itu, seperti yang kita boleh tengok pada masa sekarang, iaitu saya sendiri sebagai seorang ahli Parlimen Belia Malaysia, saya sekarang berada live di Astro Awani, iaitu satu benda agak baru juga, iaitu kita tak pernah melihat sebelum ni. Sebab kalau biasa kita tengok kan, biasanya selalunya macam ada pensyarah-pensyarah, doktor-doktor dan sebagainya, tapi inilah apa yang kita maksudkan, dekad ini, dekad kita sebenarnya. Terima kasih. Bagi Farishah pula, bagaimana dekad ini, dekad anda? Adakah anda merasakan dekad ini, dekad anda, ataupun sebenarnya memerlukan dekad-dekad lagi untuk adalah dekad ini, dekad anda? Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Astro Awani sebab sudi jemput kami daripada golongan belia untuk sama-sama kita berkongsikan pendapat dan juga cadangan berkenaan isu yang kita bangkitkan, itu realiti rakyat pada hari ini. Bagi saya, dekad ini memang dekad kita. Sebab arti kata masa untuk belia ni dia tak panjang, singkat. Tambah-tambah dah dipendekkan kepada 30 tahun saja, yang ke bawah adalah golongan belia. Jadi di sini saya berumur 21 tahun, masih belajar di UiTM Shah Alam, pelajar Fakulti Undang-Undang.
Di sini ingin saya tegaskan macam mana kalau kita katakan dekat ini dekat kita adalah apa yang kita buat pada masa ini kepada rakyat, kepada komuniti di sekeliling kita yang kita buat program dan sebagainya. Jadi inilah masa kita untuk memberi sumbangan kepada komuniti dan juga memberikan sumbangan kepada negara itu sendiri. Contohnya di kawasan saya terlibat dengan aktif dengan aktiviti NGO seperti GPMS. Seperti kita sudah maklum, GPMS ni dia punya bidang utama, skop dia adalah berkenaan pendidikan dan isu ekonomi berkenaan anak-anak Melayu yang pada masa dulunya kita tengok pendidikan itu merupakan satu perkara yang perlu kita ambil perhatian yang serius. Jadi sini kalau kita tengok inilah masanya golongan belia untuk bergerak ke depan untuk memastikan pendidikan, ekonomi dan juga pembangunan-pembangunan yang lain tu bergerak dengan searus dengan apa yang kerajaan inginkan, bersama-sama untuk kita memakmurkan apa yang dasar yang telah kerajaan tetapkan untuk belia negara. Itu pendapat saya. Ya, isu-isu ekonomi, isu-isu pendidikan itu antara masalah yang membelenggu masyarakat kita sekarang ini, terutamanya buat belia yang berhadapan dengan cabaran yang amat besar, terutamanya dalam konteks pandemik ini. Jadi mungkin bagi Parvinder dan Farisha, melihat kepada komuniti sekeliling, melihat kepada kerja-kerja bidang Parvinder dan Farisha sendiri, apa mungkin isu yang ingin diangkat Parvinder dan Farisha melihat kepada dekad ini, dekad anda, inilah masa dan peluang terbaik untuk kita mengangkat isu ini dan untuk kita kaji semula cara kita menguruskan isu ini dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Jadi mungkin Parvinder boleh mulakan apa isu sebenarnya yang membelenggu dalam masyarakat sekeliling, masyarakat setempat Parvinder sendiri yang ingin Parvinder angkat pada tahap kebangsaan. Okey, terima kasih. Bagi saya, isu yang selalu ingin saya utarakan selalunya di mana-mana saja saya pergi adalah lebih kepada keusahawanan di level belia, di tahap belia. Iaitu selalu saya berpendapat dan juga mempunyai keinginan macam kita boleh kata sebagai satu mimpi yang agak besar di Malaysia untuk mengadakan satu hub keusahawanan bagi belia sebenarnya. Jika kita mempunyai satu hub belia yang saya maksudkan dekat sini adalah satu hub di mana sebenarnya di mana semua local brand yang dibina sendiri oleh belia sendiri dan sebagainya mengada di satu tempat yang macam one stop center sebenarnya. So tempat itu adalah di kat mana semua belia mempunyai bisnes yang juga di connection ada mempunyai engagement dengan kerajaan. Dan juga hub keusahawan tersebut bukan hanya tempat hanya datang belia datang menyewa dan menjual, tapi ia juga mempunyai program-program seperti macam lawatan sambil belajar dan sebagainya ke negara-negara lain untuk memajukan bisnes-bisnes mereka di hub keusahawan tersebut. Dan juga ini juga sebenarnya boleh menarik peminat pelancong untuk melihat bukan hanya seni warisan negara kita, tetapi juga bakat dalam belia-belia kita di dalam skop bisnes sebenarnya. Dan kalau nak relatekan, kalau kita nak tengok dengan bila berlakunya MCO dan sebagainya, ramai sebenarnya belia-belia yang saya lihat menjadi riders. Pada awal hal mereka mempunyai degree, mempunyai diploma dan sebagainya. Mereka sepatutnya berada di tempat yang memakan gaji lebih daripada 1.5 ataupun lebih daripada 2,000 ke atas. Tetapi at the end of the day, mereka jadi riders saja sebenarnya. So itu adalah sebenarnya satu benda yang mengecewakan sebenarnya. So daripada pandangan saya, jika hub keusahawan ini dapat dilaksanakan oleh kerajaan sendiri, jika kita ditimpa ataupun kita have to face like this kind of issues again in future, so belia-belia kita sebenarnya dah dalam safe zone dah sebenarnya, sebab mereka dah ada established business, mereka dah tahu dah macam mana nak buat online dan sebagainya, bukan hanya bila tiba baru seolah-olah baru nak start buat dan sebagainya. So itulah sebenarnya pendapat saya. Untuk Farisha pula, bagaimana? Bagi pendapat saya, kalau isu yang saya dekat dengan orang kata dekat dengan hati ni, isu pendidikan. Contohnya apa yang saya rasa macam nak ingin kongsikan adalah isu pendidikan di luar bandar. Sebab kita tahu isu pendidikan ni besar, ada di bandar dan juga di luar bandar. Jadi di bandar pun ada masalah dia sendiri dan semestinya di luar bandar lebih banyak masalah. Contohnya kalau kita tengok COVID kan sekarang kan, Pavi, dia jadi macam terlalu banyak perkara yang kita tak boleh nak orang kata nak elakkan. Contohnya sekarang semua terlibat dengan ODL. Kita tahu setiap universiti, setiap sekolah pun pada mulanya secara online. Jadi cikgu hantar WhatsApp, Google Classroom dan sebagainya. Jadi bagaimana perkara ini perlu diambil perhatian pada sekolah-sekolah di luar bandar. Pada 2 minggu lepas saya pergi ke Kampung Satut, iaitu Kampung Rasli,
dekat situ ada 2 sekolah. 2 sekolah tu merupakan sekolah luar bandar dan anak-anak orang asli ni sangat rajin nak pergi ke sekolah. Namun bila sekolah tutup, jadi macam diorang tak tahu nak buat apa sebab tiada teknologi seperti komputer dan sebagainya. Jadi perlulah ada inisiatif-inisiatif seperti terdahulu, iaitu seperti pemberian komputer riba kepada anak orang asli dan sebagainya, dan juga gadget-gadget. Sebab kita tahu merupakan perkara yang pentinglah untuk zaman yang teknologi sekarang, untuk kita menggunakan teknologi walaupun mereka ini duduk di satu tempat yang agak terasing dengan kita. Tidak bermakna orang asli ni kita katakan mereka bukanlah dalam kelompok rakyat Malaysia. Jadi kita perlu ambil perhatian, jangan kita tumpukan kepada sekolah-sekolah di bandar ataupun di pinggir-pinggir bandar sehingga kita lupa sekolah-sekolah di luar bandar itu kelompok-kelompok yang orang katakan penduduk Malaysia itu orang asli itu sendiri. Jadi sebagai seorang pemimpin mahasiswa, iaitu di Universiti UiTM Shah Alam di Kolej Melati, saya lihat di satu Kolej Melati ni dia ada beberapa orang yang daripada anak orang asli yang datang belajar. Jadi kat sini bila sebagai yang dipertua kolej, ada yang macam WhatsApp call cakap diorang tak ada internet, line connection yang macam slow. Sampai kan hari tu ada cerita dia kat Sabah, dia sampai panjat atas kan sebab nak dapatkan line sepatutnya. So perkara inilah yang kita nak risau, sebab nanti jangan disebabkan perkara masalah internet dan sebagainya, mereka ni kurang capaian untuk mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat, iaitu hak pendidikan yang seperti orang lain akan dapat. Jadi itulah yang isu yang kita perlu ambil perhatian pada hari ini, isu pendidikan di luar bandar. Sangat menarik isu pendidikan, isu pekerjaan dan keusahawanan, dan kita nak kupas lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan pandangan Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, Pensyarah Kanan Pembangunan Belia UPM yang sudah bersedia menerusi Skype, dan kita lihat apa yang dikongsikan oleh anak-anak muda dalam studio tadi. Mereka boleh katakan menolak persepsi ataupun tanggapan orang ramai bahawa anak muda ni jauh daripada realiti. Mereka cukup dekat dengan isu-isu yang bukan sahaja dihadapi anak muda tetapi seluruh lapisan masyarakat, isu pengangguran, isu keusahawanan, sokongan untuk capaian internet infrastruktur ketika dalam konteks pandemik COVID-19 ini. Dan kita nak dapatkan pandangan, kalau boleh Doktor kongsikan, kalau kita lihat pula tema Youth Engagement for Global Action ini, apa kuasa ataupun peranan belia dalam mengorak pembangunan pada tahap dunia pula. Kita lihat tahun lepas mungkin apa yang digerakkan oleh Greta Thunberg, antara pemimpin belia yang cukup memberi inspirasi kepada kita semua. Pada pandangan doktor, mungkin melihat dari luar ke dalam, peranan anak muda dalam konteks 2020 ini dan sepanjang dekad yang akan datang, apa pentingnya suara mereka? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pihak Isro Awani kerana sudi menjemput. Selamat Hari Belia saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebenarnya unik pada tahun ini kita raikan Hari Belia beberapa kali. Sebenarnya Hari Belia dilaikan pada 15 hari bulan Mei setiap tahun. Cuma pada tahun ini dengan keunikan yang kita terima tahun ini, iaitu Hari Belia terpaksa ditangguhkan, dan insyaAllah pelaksanaan dan juga sambutan perayaan Hari Belia kita akan laksanakan pada 15 hari bulan Ogos nanti. So Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada seluruh golongan belia yang mampu bertahan sehingga hari ini. Bukan senang untuk mengharungi cabaran yang pada saya agak mencabar setelah berlakunya pasca COVID-19. So untuk menjawab soalan Naila dan juga Hafizi, kalau kita lihat dari segi konteks di belia di Malaysia, daripada 32.6 juta rakyat Malaysia, hampir 9.2 juta belia yang terdiri daripada umur 15 hingga 30 tahun. Yang mana kalau kita tengok belia di sekarang di Malaysia, kita pecahkan kepada 3 kelompok utama, iaitu belia awal yang berusia 15 hingga 18 tahun, 19 hingga 24 adalah belia pertengahan, dan seterusnya 25 hingga 30 adalah belia akhir. Jadi kalau kita lihat daripada komposisi ini dan melihat kepada tema sambutan Hari Belia di peringkat sedunia yang dinyatakan oleh United Nations, menunjukkan bahawa kebersamaan golongan belia ini perlu bersama-sama untuk menghadapi pandemik ini. Dan kalau dilihat di peringkat global, berdasarkan daripada indeks yang dikeluarkan oleh International Labour Organization, hampir 3.3 bilion sebenarnya pekerjaan di dunia ini terjejas. Dan kalau kita lihat daripada pecahan tersebut, hampir 1.3 juta pekerjaan di mana jumlah pekerjaan di dunia ini yang terdiri daripada kumpulan yang mana golongan belia terlibat dalam pekerjaan yang bukannya terdiri daripada pekerjaan yang maksud saya di sini yang memang ada skills. Jadi kebanyakannya mereka under skill. Dan kalau kita lihat di sini dalam konteks Malaysia, Alhamdulillah kita setiap tahun melahirkan hampir 200,000 graduan di Malaysia di IPT, dan termasuk dengan graduan di luar negara hampir 300,000 sebenarnya graduan yang menantikan peluang pekerjaan. Dan saya setuju dengan pandangan suara rakan-rakan belia kita sebelah tadi, iaitu menunjukkan yang bahawa keinginan belia, dan ini berdasarkan dapatan kajian. Saya sempat melakukan kajian survey tinjauan baru-baru ini.
yang kita dapati daripada keinginan anak muda golongan belia sekarang ni pada ni, pertama sekali selepas mengharungi pasal COVID, mereka sangat risau dengan pekerjaan dan mereka sangat risau juga dengan pengangguran. Dan kita lihat dari sini, selain daripada pengangguran dan pekerjaan, mereka juga risau dari segi akses untuk mendapatkan pendidikan. Dan ini memang fakta berdasarkan daripada dapatan. Dan kalau kita lihat jumlah pengangguran sebenarnya, ini realiti berdasarkan daripada statistik utama tenaga buruh yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan baru-baru ini, kita lihat bahawa jumlah kadar pengangguran di Malaysia dah meningkat daripada 779,000 pada April meningkat kepada Mei, iaitu sebanyak 826 orang yang menganggur. Dan kalau kita lihat daripada 826,000 pengangguran tersebut di Malaysia, 40% sebenarnya terdiri daripada golongan belia yang berusia di antara 15 hingga 30 tahun. Jadi dampak di sini adalah cabaran. Walaupun sebenarnya tagline dekad ini dekad anda, sebenarnya dia membawa satu signifikan. Selain daripada dekad ini dekad kita, dia menuntut kepada penyelahan potensi golongan belia, menuntut kepada pengorbanan dan juga usaha gigih golongan belia untuk menghadapi, kerana isu berkaitan dengan apa yang berlaku pada hari ini sangat dekat dengan golongan belia. Jadi kalau kita lihat dekat sini, betapa pentingnya peranan yang perlu dimainkan oleh kerajaan, peranan yang perlu dimainkan oleh agensi-agensi swasta dan juga NGO perlu bersepadu, dan kita tidak boleh bekerja secara insider lagi. Bermakna usaha untuk pembangunan belia itu perlu berterusan. Dan saya sangat hargai usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan juga swasta dan juga NGO. Antara contoh yang saya boleh berikan adalah bagaimana inisiatif Kementerian Belia dan Sukan untuk merentas kementerian. Berjumpa dengan kementerian-kementerian untuk tengok apa insentif-insentif yang dekat dengan golongan belia, dikumpulkan insentif tersebut dan jadikan sebagai satu hub, iaitu dipanggil sebagai e-portal belia. Cuma saya berpandangan mungkin lebih perlu banyak lagi usaha-usaha untuk memperkenalkan portal ini supaya dapat diakses oleh lebih ramai lagi golongan belia di Malaysia. Kerana kalau kita lihat daripada jumlah pelawat yang saya lihat pada pagi tadi, lebih kurang 350,000 saja pelayar. Jadi mungkin insya-Allah dengan inisiatif dan juga promosi, kita perlu membanyakkan lagi peluang-peluang supaya golongan belia mendapat peluang-peluang tersebut. Antara saya nampak insentif-insentif yang dekat golongan belia yang perlu belia rebut, iaitu pertama sekali perlu merebut sebaik-baiknya insentif-insentif yang dikemukakan oleh kerajaan dalam penjana dan juga skim perantisan nasional yang pada saya merupakan satu konsep penting dari segi perantisan, iaitu bagaimana di place and train, maknanya ditempatkan dan dilatih. Kerana majikan di luar sana mereka agak selektif berdasarkan daripada pandemik COVID-19 dengan juga pertumbuhan ekonomi yang agak kebelakangan sikit pada sejak kebelakangan ini. Jadi memerlukan golongan ataupun komposisi majikan yang mencari golongan belia yang memang ideal dan match ataupun sepadan dengan keperluan pekerjaan yang mencabar pada hari ini. Jadi mereka memerlukan golongan belia yang punya pengalaman. Jadi dengan adanya insentif begini, golongan belia mendapat pengalaman tersebut. Yang penting pengalaman tersebut yang akan memberikan mereka nilai tambah supaya mereka dapat melihat apakah potensi-potensi yang boleh dilakukan. Dan saya sangat setuju dengan pandangan sahabat kita tadi, iaitu berkaitan hub belia ni. Sebenarnya hub usaha belia ni banyak dibincangkan dan ini berkait juga dengan insentif kerajaan, iaitu Make My Gig, alright, proses ataupun insentif yang kerajaan oleh My Gig, yang mana membolehkan peluang untuk golongan belia ni menceburi peluang perniagaan ataupun mendapatkan pendapatan menjangkaui perniagaan secara fizikal. Sebelum ni perniagaan banyak berlaku secara fizikal. Jadi memerlukan golongan belia untuk mendapat peluang yang lebih besar. Betul. Dan mendapat akses yang lebih jelas untuk mendapatkan akses dari segi ekonomi dan mengukuhkan pendapatan mereka. Okey, baiklah, sebenarnya banyak lagi benda-benda yang kita nak bincangkan berkaitan dengan belia dekat ini dekat anda, tapi kita nak berhenti rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam segmen realiti rakyat sempena Hari Belia Sedunia dengan tema dekad ini dekad anda, dan kami nak teruskan perbincangan pagi ini bersama dengan dua ahli Parlimen Belia Malaysia, bersama dengan Parvinder Singh dan Nur Farisha Akila, juga bersama dengan Dr. Muhammad Mushir Arshad menerusi Skype. Tadi mereka sudah pun melontarkan pelbagai idea yang sangat menarik dengan satu hub keusahawanan, bagaimana untuk memperkasakan sistem pendidikan negara kita, tetapi dalam masa yang sama pelaksanaan itu adalah langkah ataupun cabaran seterusnya, dan pastinya suara-suara belia ini adalah apa yang kami perlukan dalam langkah seterusnya untuk negara kita, mencorak pembangunan dan sebagainya. Tetapi ada tak ruang itu untuk mereka? Jadi mungkin saya nak tujukan soalan ini kepada Parvinder dahulu. Dalam pandangan Parvinder, ada tak ruang untuk Parvinder melaksanakan idea-idea yang sudah dicadangkan sebelum ini dengan hub kewangan, hub keusahawanan dan sebagainya, terutamanya dari sudut politik? Bagaimana untuk betul-betul mengangkat
idea dan isu ini pada tahap persekutuan, pada tahap parlimen, Dewan Rakyat dan sebagainya, ruang itu ada ataupun suara itu dapat dengar ataupun tidak? Okey, baik, terima kasih. Jadi yang pertama sekali sebelum saya mengupas lebih lanjut tentang bagaimana cara pelaksanaan daripada diri saya sendiri untuk mengutarakannya kepada kerajaan dan sebagainya, saya ingin mengupas sedikit tentang ruang-ruang yang akan yang diberikan kepada belia. Iaitu sebenarnya kalau kita tengok pada masa sekarang, sebenarnya belia di Malaysia sebenarnya kita tak ada limitation lagi dah sebenarnya. Iaitu sebenarnya kalau jika kita mempunyai apa-apa pendapat ataupun sesuatu yang kita ingin mengutarakan, platform-platform sebenarnya telah pun disediakan bagi belia-belia di luar sana, di luar sana seperti sekarang lah, di mana saya dan juga rakan saya berada di Astro Awani ini. Jadi tapi macam kalau kita tengok kepada negara-negara lain, kalau kita tengok contoh negara jiran kita Singapura, iaitu satu negara republik di mana belia-belianya tidak sebegitu aktif seperti kita di negara ini. Sebab saya mempunyai rakan-rakan di Singapura, dan jika saya ceritakan tentang apa tu parlimen belia dan sebagainya, bagi diorang sepelik, oh, kenapa nak kena ada parlimen belia? Kenapa nak kena belia yang mengutarakan? Kenapa tak ada kerajaan yang buat sendiri dan sebagainya? So saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada mereka dan sebagainya, dan mereka rasa ini adalah satu macam wow factor bagi diorang sebab mereka tidak dapat untuk mengutarakan pendapat mereka. So bagi semua belia di luar sana, semua anak muda di luar sana, utarakanlah pendapat anda. Platform-platform telah pun disediakan. Just you have to go through and search for it, tengok di mana anda boleh buat. Jadi berbalik kepada soalan bagaimana cara pelaksanaan ini sebenarnya. Bagi saya sebenarnya di Johor sendiri saya merupakan ahli Dewan Muda Johor, iaitu kira nak katakan macam kalau dekat negeri-negeri lain ada Dewan Belia dia sendiri, tapi di Johor tidak pernah ada lagi. Last year baru kita start dengan satu konsep iaitu Dewan Muda Johor. Jadi saya di Johor sendiri, saya adalah di bawah Dewan Muda Johor, dan kami ada persidangan iaitu pada Ogos ni. I think by next week persidangan kita akan bermula, dan ini adalah salah satu topik yang akan dibawa tentang keusahawanan di dalam persidangan kita. So persidangan yang kita yang akan dilaksanakan nanti sebenarnya kepala-kepala besar lah, nak kata senang cerita, kepala-kepala besar yang akan datang kepada persidangan kita tu adalah daripada kerajaan sendiri, esko-esko dan juga pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu. Mereka juga akan dilibatkan dalam persidangan kita juga bagi mereka untuk melihat dan juga mendengar sebenarnya pandangan daripada kita. Apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, ini bukan hanya satu persidangan di mana boleh datang membicarakan ataupun membuat persidangan, but at the end of the day tak ada results. So lagipun dan yang satu perkara yang terbaik sebenarnya, Dewan Muda Johor kita sebenarnya bekerja rapat dengan kerajaan negeri, dengan menteri besar kita sendiri, itu Datuk Asni. So setiap apa-apa pendapat kita memang bekerja rapat sangat dengan Datuk Asni, dan Datuk Asni adalah seorang seorang menteri besar yang sangat-sangat lebih mementingkan kepada belia sebenarnya. Sebab daripada experience saya, pengalaman saya, jika seperti bila berlaku di MCO, kita membincangkan bersama Datuk Asni tentang macam mana nak buat food bank, one stop center untuk bekalan makanan dan sebagainya, dan mereka melaksanakan kerajaan negeri. So bagi pelaksanaan, bagi saya tiada masalah sebenarnya. Adakah Farisha melihat kepada perkara yang sama juga seperti yang Pervinda cakapkan, bahawa pelaksanaannya adalah okey, tak ada masalah dan sebagainya, kerana itu adalah peringkat belia itu. Tapi apabila kita move ke big stage, parlimen itu sendiri, apabila melihat kepada ahli parlimen yang muda-muda menyuarakan pandangan mereka di parlimen itu sendiri, ada video yang tular baru-baru ini berkaitan dengan seorang ahli parlimen kita apabila menyuarakan pandangan di parlimen big stage. Itulah game sebenar, itulah cabaran sebenar yang perlu kita saksikan. Tapi ada seperti seakan-akan tidak kedengaran di situ. Adakah itu realitinya sebenarnya, Farisha? Okey, bagi pendapat saya lah, setiap pelaksanaan tu dia ada kelompongan dia. Kalau kita nak kata pelaksanaan tu ada 100%, tipulah. Sebab saya dah terlibat dengan aktiviti-aktiviti belia ni sejak daripada umur saya 16 tahun. Saya masuk dekat Perak, kalau tadi Abi kata ada Dewan Muda Johor. Dekat Perak kita ada Dewan Belia Perak, iaitu Dewan Belia pertama yang ada dekat Malaysia, iaitu dekat Perak. Saya masuk start umur 17 tahun. Jadi kat situ kita memang rapatlah dengan kerajaan negeri yang lepas. Macam setiap aktiviti, contohnya saya pernah bawa satu usul iaitu berkenaan
mewujudkan dan memperkasakan sekolah politik di negeri Perak, dan usul itu telah diluluskan dan dibangkitkan di Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Maksudnya AMK itu sendiri kita bentang depan esko-esko negeri yang terlibat, contohnya kalau berkenaan isu pendidikan, esko pendidikan lah ketika itu, dan perkara itu berjalan. Contohnya ada program seperti Akademos, program balas dan bina dan sebagainya. Kita tengok banyak sekarang program-program berkenaan politik yang ada. Cuma belum sampai tahap yang boleh orang kata masuk sekolah secara orang kata apa? Dia masuk secara full. Dia macam sikit-sikit lah orang kata kan. Cuma itulah yang kita nak tengok, sebab nak mewujudkan satu sekolah politik ni bukan senang, sebab dia macam ibu bapa pun ada konsep yang sangat politik. Padahal sebenarnya tidak. Politik ni kita nak mengajarkan macam erti-erti demokrasi dan sebagainya, bagaimana untuk memilih seorang pemimpin. Dan itu yang usul yang itu sebenarnya. Jadi banyak orang kata pelaksanaan tu nak kata tak jadi nak buat, dia buat. Cuma ada juga usul, contohnya di Parlimen Belia sendiri yang lepas, pada sidang yang lepas, saya agak kecewa lah bila saya tengok balik usul-usul yang kami bawa tu sebenarnya tidak berapa nak diangkat oleh pihak kementerian yang pada ketika itu berkenaan usul seperti TVET dan sebagainya. Namun sekarang ni kita sudah mula nampak, saya tidak menyebelahi mana-mana pihak lah, sebab kita tengok mana yang pro dan kontra sebagai seorang belia, yang mana boleh membawa satu perkara yang baiklah untuk belia itu sendiri. Jadi saya kata pelaksanaan itu tak semula yang ada yang tak ada. Okey, jadi apa slogan kita jaga kita tu, maknanya kita kena tukar belia jaga belia macam tu. Supaya suara belia tu sekali kita bawa jadi power. Alright, baiklah, dalam masa yang sama juga Naila. Ya, sebelum kita akhiri Awani Pagi, mungkin kita boleh dengarkan sedikit pandangan Dr. Muhammad Mursyid Arsyad menerusi Skype. Apa nasihat doktor untuk belia tanah air dalam dekad ini? Secara ringkas kita dalam 1-2 minit. Sebenarnya isu sekarang ni adalah bukannya kepada unemployment, tetapi sebenarnya re-employment. Bagaimana kita nak membangunkan dan memberikan synergize kepada golongan belia untuk mereka bangkit semula. Itu sebenarnya cabaran, dan antara cadangan saya mungkin kita boleh lihat sini adalah penjenamaan semula sektor 3D supaya nampak sektor dirty, dangerous and difficult ni sebagai satu pekerjaan yang common sebenarnya. Yang sebelum ni banyak diceburi oleh pekerja asing, hampir 3 juta pekerja asing terlibat dalam sektor ni sebelum pandemik COVID-19. Jadi ini adalah satu peluang untuk kita libatkan golongan belia. Di samping itu juga corak pendidikan juga mungkin boleh berubah selepas ini, di mana lebih banyak perbincangan yang menjurus kepada perbincangan realiti, iaitu membawa kajian kes ke dalam bilik kuliah, menggunakan pendekatan problem based learning untuk mengolah cara corak pendidikan yang bukannya bergantung semata-mata kepada teori, tetapi juga bagaimana nak mengaplikasikan teori tersebut dalam konteks yang realiti. Dan pada dalam masa sama juga persiapan golongan belia penting. Persiapkan diri mereka, mantapkan kemahiran-kemahiran juga IT, dan juga kena ingat bahawa antara cabaran yang saya nampak selepas ini adalah pertama dari segi politik, ekonomi, sosial, digital, pendidikan dan juga kesihatan. Dan kita tidak nafikan perkara-perkara ini sebagai agenda untuk pembangunan belia Malaysia, insya-Allah. Cukup banyak cabaran yang dihadapi belia pada masa ini, dan terima kasih kepada Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, Pensyarah Kanan Pembangunan Belia UPM, dan juga kepada Ahli Parlimen Belia Malaysia kita yang berada di studio, Pravinder Singh dan Nur Farisha Akila. Begitu banyak idea-idea yang sebenarnya banyak lagi kami nak kupaskan, tapi jangan risau, mulai 14 Ogos hinggalah 17 Ogos mungkin anda dapat lihat muka-muka baharu ini, dan ramai lagi yang akan turut sertai kami pada program-program Buletin Awani dan juga Awani Pagi. Mereka turut akan serta baca berita. Jadi jangan lupa saksikan mula hujung minggu ini. Kita hari Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Afizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.